Assalamualaikum. Salam sejahtera. Besar seperti rupa masih ada mereka-mereka yang tak puas hati Azam Baki tangkap. Tangkap untuk apa? Apa yang mereka nak? Siapa yang mereka nak gantikan dengan Azam Baki? Kenapa mereka-mereka yang dikepalai oleh Rafidi Ramli ni dan golongan-golongan pelajar yang tak tentu hala apanya? Siapa mereka-mereka yang terkesan, siapa mereka-mereka yang mungkin di belakang induk ni lah melancarkan gerakan tangkap Azam Baki, mereka yang sedang kepanasan, mungkin mereka yang ada kepentingan ni. Kenapa Azam Baki mahu dibenamkan? Persoalannya mudah. Kenapa bila SPRM mula menyental penjenayah rasuah tanpa pilih bulu, tiba-tiba muncul peluru dari luar negara? Kenapa setiap kali jerung mula dipancing, ada sahaja gelombang yang cuba memutuskan tali? Jawapannya juga mudah. Sebab sekarang ramai yang sedang panas buntut, yang sedang berlaku. 2. Serangan bila rasuah disentuh. Sejak 2,5 tahun ini, angka yang disebut bukan kecil. Lebih 15 bilion ringgit wang negara diselamatkan. 15 bilion ringgit bukan duit kopi, itu duit sekolah anak-anak miskin, itu duit hospital, itu duit subsidi rakyat. Bila wang sebesar itu berjaya dikeluarkan dari persembunyian, logiknya siapa yang rugi? Bukan rakyat, yang rugi ialah yang menyimpan. 8 3. bilion. Taktik lama, rosakkan integriti dulu. Dalam politik dan perang persepsi, cara Rosakkan integriti dulu, perang persepsi ni. hanya selalu sama. 1. Serang reputasi. 2. Timbulkan syak. 3. Paksa bercuti. 4. Hentikan kontrak. 5. Lumpuhkan institusi. Bila orang tak boleh jatuhkan tindakan, mereka jatuhkan watak. Ini bukan cerita baru. Dalam sejarah Islam pun, bila tak mampu lawan kebenaran, mereka akan fitnah, sebar syubhah, main persepsi. Masalahnya hari ini ada yang lebih percaya laporan luar tanpa tabayun. 4. Kenapa sekarang? Kenapa tidak dahulu? Kenapa ketika rasuah sunyi tidak ada gegaran besar? Kenapa bila tindakan makin agresif, peluru persepsi makin laju? Sebab sekarang ramai yang dulu kebal sudah tidak kebal. Yang dulu kebal politik kini berdepan risiko undang-undang. Dan bila rasa terancam, naluri manusia akan mempertahankan diri walau dengan apa cara sekalipun. 5. Jangan keliru antara teguran dan agenda. Kalau benar ada salah, siasat. Kalau benar ada pelanggaran, proseskan. Itu prinsip keadilan Islam. Tetapi jika tuduhan dijadikan senjata untuk melemahkan institusi yang sedang memburu perasuah, itu bukan lagi soal integriti, itu soal menyelamatkan diri. Rakyat kena cerdik membaca permainan ini. 6. Rumah tanpa kucing. Bayangkan rumah tanpa kucing. Tikus bukan sahaja makan beras, dia gigit wayar, dia rosakkan rumah, akhirnya satu rumah terbakar. Negara pun begitu. Kalau institusi anti rasuah dilemahkan, yang rugi bukan orang politik, yang rugi rakyat biasa. 7. Soalnya bukan Azam Baki seorang ini, bukan soal seorang individu, ini soal message. Kalau kamu berani sentuh rasuah besar, kamu akan diserang. Kalau kamu lembut dan pejam mata, kamu akan selamat. Rakyat kena pilih, nak kucing yang kejar tikus atau tikus yang kelihatan comel tapi makan harta negara. 8. Khulasah, kalau benar seseorang di landasan yang betul, teruskan. Serangan tidak semestinya tanda salah. Kadang-kadang ia tanda kita sedang menyentuh tempat yang paling sakit. Dan dalam perjuangan membanteras rasuah, memang tidak akan ada tepukan dari penyangak. Yang akan tepuk hanyalah rakyat yang mahu negara bersih. Tahniah kepada yang berani dan kepada yang sedang gelisah. Mungkin sudah tiba masa cermin dibersihkan. Tiba masa cermin dibersihkan. Adakah cermin itu kepada Rafidi Ramli yang kita tahu begitu beria melancarkan gerakan termasuk himpunan demo pada 25 April nanti, weekend nanti? Kenapa orang seperti Rafidi tak dapat guna otak kepala akal? Kenapa yang Azam Baki menjadi sasaran? Dia tidak melihat sesuatu itu daripada berbagai sudut apa yang hasil kerja Azam Baki, sudut rasuah pada ketika ini, apa yang hasil, berapa banyak rampasan, siapa yang jerung-jerung besar ditangkap, didakwa. Kenapa langsung tidak beliau nampak segala macam ini? Kenapa hanya dengan laporan Bloomberg beliau begitu yakin, percaya dengan apa yang didedahkan oleh Victor Chin, oleh Albert Day? Siapa kata itu Rafidi? Saya rasa kecewa sangat orang seperti ini bila mana menjadi batu api. Orang yang ahli parlimen kerajaan yang jangan-jangan kita lihat berlaku dalam kerajaan sebelum ini.
mengajak, mengorak langkah. Elok-eloknya betul dipecat biar senang tu. Saya rasa kita memalukan.